السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan selamanya bersyukur kepada Allah kita dapat bertemu pada malam ini. Dan pada malam ini oleh kerana kuliah kita ni kuliah bulanan, sebulan sekali, kita akan bacakan kitab yang ada di hadapan saya ini di bawah tajuk Mewarisi Pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu berkenaan dengan kita kena mengenali di antara sunnah dengan bid'ah. Sebab itu adalah merupakan asas dalam untuk kita kenal agama ini. Kalau orang mengaji akidah, dia kena kenal tauhid dan dia kena kenal syirik. Kalau orang mengaji satu lagi sunnah, dia kena kenal juga benda-benda yang bid'ah. Sebab kita ucap hari-hari hidup kita ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah adalah perkataan yang kita menafikan syirik. La ilaha illallah tu maknanya perkataan tauhid. Bila seorang tersebut perkataan tauhid, maka dengan sendirinya dia telah menafikan syirik. Dan apabila seorang tersebut Muhammadur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan sendirinya orang itu telah pun menafikan bid'ah. Sebab Muhammadur Rasulullah itu adalah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ilmu yang kita nak mengaji ni adalah satu ilmu yang melengkapi Muhammadur Rasulullah. Ilmu yang melengkapi Muhammadur Rasulullah. Jadi benda yang letak dalam kepala kita ni, yang pertama sekali, kalau tak puas hati kena tanya. Tanya ni boleh tulis soalan. Boleh tulis soalan. Apa yang saya mengajar dalam minggu ni tak faham, bulan ni, bulan depan boleh tanya. Dan saya ni jarang buka soalan on the spot ni, takut jadi panjang.
Sebab saya tak suka mengajar panjang-panjang. Mengajar panjang-panjang ni kadang-kadang orang tak boleh apa pun. Hak dia boleh kita duduk melawak tu. Hak makan roti canai kedai mak janda tu dia boleh. Nah, hak lain tu tak apa boleh. Jadi isyak lebih kurang dalam 4-5 minit kita berhenti. Tapi kalau tak faham, tulis soalan tu ataupun saya mari bulan sekali lagi bisik dengan saya suruh jawab soalan, apa kita jawab. Tu lebih saya minat lagi daripada tanya soalan on the spot tu. Kalau soalan on the spot tu boleh, takut jadi panjang. Takut jadi benda tu jadi panjang. Tu masa tu penting bagi kita. Lebih baik kita buat begitu. Tak faham bulan ni, bulan depan tanya. Tak faham lagi, tanya lagi sampailah faham. Kenapa? Kerana nombor satu sekali, sunnah ni kita sebut sunnah dulu, baru kita sebut bid'ah. Kadang-kadang orang ni takut nak sebut sunnah. Ada setengah orang ni takut nak sebut sunnah. Takut orang kata Wahabi. Bahasa orang tak sebut begitulah. Wahabi je. Dia satu benda yang lain. Wahabi itu istilah lain. Sunnah itu istilah lain. Sunnah ni perkataan zaman berzaman. Perkataan zaman berzaman, mana perkataan yang mari daripada mulut Nabi SAW sendiri. Yang Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin wal mahdiyin. Alaikum bisunnati, Nabi sebut kepada kamu sunnah aku. Maknanya benda tu benda yang mari daripada mulut Nabi sendiri. Man sanna bil Islam, apa yang buat sanna bil Islam sunnatan hasanah, ikutan ataupun sunnah yang baik, maka bila orang buat baik kerana dia tu tunjuk contoh yang baik, maka dia dapat kebaikan itu. Wa man sanna, siapa juga yang sunnatan sayyi'atan, sunnah ni maknanya ikutan. Dia banyak takrif sunnah ni, banyak. Kalau daripada segi bahasanya, bila kita sebut sunnah ni, benda yang tidak putus, benda yang berderet, dia tak akan putus. Bagaimana yang saya sebut selalu, sanatun makna tahun, tahun dia tak putus. Lepas tahun setahun sampai kiamat baru dia putus. Sinnun makna gigi, gigi sinnun ni dia mesti 14, 16 atas 16 bawah, dia bukan jarang-jarang apa tidak. Sinatun makna mengantuk. Mengantuk ni pun dia mari berderet juga, lagi tak tidur lagi tu mengantuk, tengah kuliah pun mengantuk. Nah, tu orang panggil sinatun. Lepas tu sanatun, lepas tu sinnun, lepas tu sunnatun, yang kita sebut sunnah. Dalam bahasa Arab ni, bila sin campur dengan nun ni, benda yang berderet dia panggil. Benda yang lepas satu satu. Kalau nun campur dengan fa, nafa'a, nafada, nafakha, nafasa. Nun campur dengan fa ni biasanya membawa makna sesuatu yang keluar. Nafasa, bernafas. Nafa'a, mengeluarkan, menafa'at dia panggil. Menafa'at ni maknanya keluar daripada sesuatu lah. Nafada, ambil duit dalam beg tu buat keluar. Nafasa, nafa'a, nafada, semua tu sunnah pun gitu juga. Jadi apabila kita faham makna sunnah tu apa dia, kita tak celupar mulut kita. Kalau kata tak celupar mulut nak kata pada orang Wahabi tak Wahabi ke, tak lah. Sebab apa? Orang yang menyeru pada sunnah ni dikatakan tuduhan macam-macam. Sebab ada orang yang menyeru kepada bid'ah, orang yang menyeru kepada bid'ah. Jadi kita kena tahu dua-dua perkara. Kalau usul sunnah pun kita kena tahu, usul bid'ah pun kita kena tahu.
Bid'ah juga ada usul dia. Apa benda nak bincang dalam usul bid'ah ni? Oh, ada banyak perkara. Di antara benda yang besarnya itu, kita nak tahu apa benda pentingnya berkenaan dengan kita mengaji sunnah ini, dan apa benda pentingnya berkenaan dengan usul bid'ah ini. Dan kita nak tahu penakrifan sunnah dan juga penakrifan bid'ah. Penakrifan sunnah dan juga penakrifan bid'ah. Dari segi istilahnya lagu mana, dari segi syaraknya lagu mana, kita kena tahu juga benda tu. Barulah hidup kita ni orang panggil tak tergelincir daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab itu merupakan pegangan kita sampai bila-bila. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua arahan. Amrun, satu arahan. Amrayni, dua arahan. Muka dua perkara, dua arahan. Ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kamu, Nabi kata, tidak akan sesat selama-lamanya. Dan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau kamu berpegang dengan dua arahan ini. Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, wa sunnati, sunnah aku. Maka kalau kita faham dua asas ni yang dipegang oleh siapa-siapa pun yang digelar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kira dia tu Melayu ke Cina, India, mana pun, tapi dia tu Muslim, dia akan berada pada landasan yang benar dan landasan yang betul. Jadi ilmu yang nak kita mengaji ni satu ilmu yang penting, bukan ilmu yang main-main. Tu sebagai muqaddimah. Lepas tu mungkin apa yang saya akan sebut lepas-lepas daripada ni tak sama dengan apa yang dibuat oleh masyarakat. Sama ke tak sama tu kita letak tepi dulu. Sebab kayu ukur ibadah yang kita nak buat ni sama dengan Nabi ataupun tidak. Tu kayu ukur dia. Dia bukan sama dengan orang. Dia kata orang duk buat belakang gitu, ustaz. Orang duk buat. Tanya Nabi buat ke tak? Tu nombor satu. Ada bila kata-kata gitu dia kata, oh letih nak ikut Nabi belakang. La ilaha illallah. Letih nak ikut Nabi. Nabi ni manusia yang Allah Ta'ala paling redha. Bukan Allah Ta'ala, bukan kita sebut saja. Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad, kalau orang ngaji bahasa Arab, lam dengan qad, dua-dua ni tahqiq. Tahqiq kita kena kata demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya. Kalau bahasa Melayu ni dia terjemah setakat tu lah, nak terjemah banyak lagi. Kita bahasa Melayu ni miskin bahasa sikit. Kalau kita kata demi sesungguhnya, maknanya kalau mu tak percaya dengan aku boleh bergocoh, makna gitu. Maknanya aku nak beritahu ni, bagi tahu Muhammad bahawa benda ni benda yang betul. Laqad dia panggil. Kana lakum fi Rasulillah, pada Rasulullah itu uswatun hasanah, ada contoh paling baik. Contoh ibadah pun kita ambil hak Nabi, contoh bercakap pun ambil hak Nabi, contoh jadi ayah pun ambil hak Nabi, jadi pemimpin pun ambil hak Nabi, semuanya ada pada Nabi. Tu asas kehidupan kita. Liman, bagi siapa yang kana yarjullah wal, bagi siapa yang nak balik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Taala dengan hari akhirat. Orang yang percaya pada Allah, orang yang percaya dengan hari akhirat, dia mesti ambil Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Tu guideline dia panggil dalam kehidupan kita sehari-hari ni, kita kena ada benda tu.
Lepas tu kalau orang tanya, betul ustaz orang duk buat tu tak lari dengan Nabi? Masuk syurga, masuk neraka belaka dia. La ilaha illallah. Neraka syurga ni bukan hak kita. Kita cuma sebut lain dia begini. Mu nak kata dia neraka ke syurga, mana aku tahu? Aku pun tak tahu. Tuhan hak tahu ni. Ada manusia cakap gitu. Masuk neraka habis hak lain. Kita ni bukan mengajar, bukan nak suruh orang masuk neraka, bukan nak menerakakan orang. Kita tak tahu. Kerana ada orang yang Nabi sebut sendiri, orang yang sejengkal lagi nak masuk syurga, tapi ahli neraka, Tuhan dan pola neraka. Sejengkal lagi, sehasta lagi nak masuk ke neraka, tapi ahli syurga. Tuhan buat apa-apa yang boleh heret dia masuk syurga. Maknanya kerja syurga neraka ni kerja Allah Ta'ala. Cuma yang kita dapat pastikan bahawa ya ikut Nabi SAW, tentu dah syurga. Takkan Nabi nak bawa ke neraka. Jadi soalan yang perlu kita tanya dia balik, mau ikut orang ramai ke mau ikut Nabi? Tanya dia gitu. Aku baca ni hadis Nabi. Mau ikut tu orang ramai tu ke bawa ke syurga ke Nabi bawa ke syurga? Dia pun kita bayarlah hari dia tu, baliklah dia ya. Tu asas. Dan bukan kita nak bergaduh dengan siapa-siapa, bukan kita nak kata pada siapa-siapa, bukan nak perli pada siapa-siapa, tapi ilmu yang kita duk mengaji ni satu ilmu yang nak memandu kita sampai ke syurga dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih besar lagi. Sebab tu banyak jasa ulama-ulama hadis kita duk kumpul hadis yang boleh kita tahu hadis ni sahih ke dhaif ke apa semua tu. Semuanya jasa ulama kita duk kumpul zaman-zaman. Lepas tu dia buat dalam ilmu hadis ni dia ada satu ilmu dia panggil nak nilai status perawi hadis tu. Satu hal bukan senang. Seorang perawi itu 4-5 orang penilai dia. Orang kata aku rasa dia ni okey sikit. Orang kata dia tu tak okey tu, dia akhir-akhir usia dia tu banyak dia lupa dah. Orang kata aku duk mengaji dengan dia 2, 3, 4 orang anak murid dia nilai seorang tok guru tu berlainan. Contoh kira lah orang panggil kalau pecah kepala pokok ulama hadis ni, tengok benda ni. Lepas tu kalau soalan seterusnya, hak duk buat tu ulama juga, ustaz juga. Hak duk buat tu. Sebab tu saya kata, tidak ada gunanya perkataan seorang ustaz ke siapa ke kalau dia tak boleh buat mari dalil. Kena dengar sampai habis perkataan saya ni. Tak dia ikut perkataan, tidak ada gunanya perkataan ustaz tu dia bawa kata kapur. Ustaz Khairul kata tak ada guna perkataan untuk guru, perkataan ustaz. Kena dengar sampai habis. Tu masalah orang kita ni, dengar separuh, lepas tu duk bawa kata-kata. Dengar sampai habis. Ustaz mana, serban besar mana pun, nama doktor ke profesor ke, apa je nama syekh ke, kalau dia sebut bertentangan dengan hadis Nabi, kita kena tolak hak dia. Sebab Nabi ni wahyu. Dan bila dia sebut dengan status dia sebagai ustaz, selebriti tak kira lah. Kalau hak selebriti orang panggil sekarang ni ustaz selebriti. Selebriti ni makna apa? Terkenal. Dalam radio pun dia mengajar, dalam TV pun dia mengajar. Agama ni bukan kira masyhur tak masyhur. Agama ni dia kira hujah. Tak kira masyhur orang tu tak masyhur dah, tak kira. Pandai bercakap tak pandai bercakap, nombor 2. Pandailah bercakap macam mana pun, tapi kosong bercakap tak ada dalil, tak ada guna perkataan dia. Sebab tu saya kata, kalau nak kira pandai bercakap, hok lelong di kedai lelong tu pandai lagi. Tuan-tuan biasa pergi wakil Cik Ye Kelantan lah, lagi sekali. Ni barang tuan-tuan hari ni, kalau kita tengoklah supermarket hari ni kita jual, kalau tuan-tuan kita tengok 200 riyal supermarket hari ni 200 kita tak jual, 100 setengah mahal lagi, 50 pun mahal lagi. Kita pun tengok betul sungguh, dia kata aku tengok 100 ringgit, 50 mahal lagi. Dia kata tuan-tuan hari ni kita nak beli 30 riyal, beli satu free selagi, dia kata polok, dia kata. Saya minat sungguh tengok orang lelong, dan minat dia bercakap tu.
Saya kata budak ni kalau kawan dengan aku ni, aku rasa sedap juga ni bah dia ni. Kalau nanti dia jadi wakil rakyat, aku rasa nyekepok habis lah parlimen tu. Nampak kan ni? Nak beritahu Allah habis tumpah air. Aish. Ada tisu dah sikit. Baik. Cuma yang saya nak sebutnya macam tadi lah. Kalau nak kira pandai bercakap sungguh dia lelong dan laku barang dia tu sebab dia pandai bercakap. Jadi nilaiannya bukan pandai bercakap tak pandai bercakap. Nilaiannya ustaz sebut ni ada hadis Bukhari disebut pula ni hadis sahih, ni dhaif. Bermakna dia tu orang panggil disiplin dengan ilmu yang dia ada. Tapi kalau jenis tak disiplin dengan ilmu ni, hadis dhaif ke hadis palsu ke, dia tak kira, dia kira ajar anak murid dia duk amal hadis palsu pun tak apalah, tak apa, hadis palsu pun tak, sedangkan berlambak lagi dalam hadis sahih. Tuan-tuan rahmati Allah, kena ingat satu perkara, di dalam amal khususiyah, dia panggil amal yang khusus. Barakallahu fikum. Dalam bab amal yang khusus ni, kalau kita tengok, tidak ada satu pun Nabi SAW tinggalkan benda tu kepada kita suruh kita selesai sendiri, melainkan Nabi kita Muhammad SAW ajar kita dengan habis semua sekali. Apa keperluan hidup manusia dengan Allah Ta'ala dalam amal ibadah khusus, dia panggil. Yang pertama, manusia perlu pada keampunan Allah. Hidup ni manusia perlu minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, nak minta ampun boleh, ada cara dia. Cara minta ampun istighfar. Masa kamu nak minta ampun paling sesuai, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur meminta istighfar dengan Allah SWT. Apa benda yang kamu nak sebut istighfar? Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha wal hayyul qayyum atubu ilaih. Ataupun sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. Tak habis. Tak perlu pun guna istighfar sendiri. Tak perlu. Sebab apa? Ni hak Nabi ajar ni. Tapi orang kita tak guna hak tu. Majlis munajat, dia panggil majlis munajat perdana. Munajat perdana, majlis munajat. Saya nak tanya, ada ke tak zaman Nabi majlis munajat perdana? Nak minta ampun dosa ramai-ramai, tak perlu ramai-ramai. Kita dengan Allah Ta'ala, kita minta sendiri. Rasa tak cukup lagi dengan hak Nabi, siapa kena buat majlis sendiri? Dia kata, ustaz, ramai-ramai semangat sikit. Dia kira semangat, ramai-ramai semangat sikit ustaz, dia kata. Bahawa seorang dia tak apa nak semangat, dia kata. Kalau tuan-tuan nak kira amal ramai-ramai baru semangat, apa sahabat-sahabat Nabi, tabi'in yang 3 kurun yang terbaik tu, apa lemah mereka buat ibadah sampai tak semangat. Mereka tu hebat pada kita lagi, duduk sorang-sorang sampai bekok ke kaki semayang. Apa kan ni? Kita bekok kaki juga, gauk. Aku lah tu, tak lain. Saya tak kata kau orang tu dah. Allahu Akbar. Sebab soal ibadah nombor 1 Nabi. Lepas tu sahabat ni, dia nak buat apa pun dia tanya Nabi. Ni kita rasa puas hati dengan sahabat ni. Dia nak buat apa pun dia tanya Nabi. Lepas tu sahabat ni cukup tak suka kalau ada orang buat benda-benda yang bukan daripada Nabi. Dia memang anti terus. Sebab dia rasa cukup dengan hak Nabi. Sebab apa dia rasa cukup dengan hak Nabi? Kerana dia yakin dengan ayat Allah Ta'ala tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, tu dia yakin. Orang duk buat benda yang Nabi tak buat ni, dia tak yakin dengan ayat Quran ni. Tak yakin.
Zikir pula bab zikir. Zikir dipanggil juga sebagai doa. Lebih kurang je lah. Kita panggil doa nak masuk rumah, disebut juga zikir masuk rumah, sama je. Lepas tu bab doa. Doa ni pula ada Nabi angkat tangan, ada Nabi tak angkat tangan. Doa Nabi angkat tangan. Doa Nabi minta hujan atas mimbar, Nabi angkat tangan. Dari riwayat Nabi angkat tangan. Ketika mana sudah Nabi khutbah istisqa tu, Nabi balikkan dia punya serban dia, Nabi balik begitu, Nabi menghadap kiblat, Nabi angkat tangan berdoa. Waktu tinggi rendah pula Nabi berdoa, ada kata begitu, ada kata begitu. Berdasar pada apa yang sahabat tengok, ada kata begitu Nabi. Hak gini tak ada tak ada. Gitu. Pelik sungguh manusia ni dah. Nak minta orang ada gitu. Siapa nak wei kamu? Minta gitu. Dah. Tak ada orang nak bagi minta gitu. Minta bersungguh dengan Allah ni. Minta bersungguh dengan Allah Taala. Tu bab doa, tinggi rendah ke tangan Nabi, doa tiga macam Nabi baca macam mana. Masa Nabi nak naik rumah, Nabi baca macam mana, naik kenderaan Nabi baca macam mana, nak makan Nabi baca macam mana. Semua tu ada panduan. Katakanlah kita tak baca Nabi baca tu, kita baca kita. Siapa dia ajar ni? Tok saya ajar ni. Tok saya ambil daripada mana? Tahu, dia kata mimpi jumpa Nabi. Kalau dia mimpi jumpa Nabi, Nabi beri arahan baca sama dengan Nabi ajar sahabat, anugerah Allah Ta'ala dia panggil. Ni Nabi tak pernah ajar pada sahabat, Nabi ajar pada dia seorang. Dia kata mimpi. Bermakna Nabi ni tidak amanah lah. Nabi tidak sampai ke habis semua apa yang dia sebut tu. Adakah awak rasa tak puas hati dengan Nabi sampai tahap gitu? Semua Nabi ajar pada sahabat, semua amal ibadah. Tiba-tiba satu doa ni Nabi tak ajar pada awak, pada sahabat, Nabi ajar pada tok guru awak dalam mimpi. Mabuk ketung sungguh. Betul mabuk. Dia tak tahu punca, dia panggil. Biar tahu punca dulu. Nombor satu, nak kata apa biar tahu punca dulu. Agama ni bukan benda yang tak kuat pergi sana mari, tidak. Dia ada asas dia. Agama ni. Lepas tu, kalau kita tahu ilmu ni, kita boleh beza di antara benda bid'ah dengan benda khilaf. Itu besar. Itu kita nak tahu tu. Sebab apa? Saya kata gitu. Sebab orang hari ni ada yang berkepentingan tertentu, dia pergi ambil benda-benda hak bid'ah hak Nabi tak ajar tu, dia pergi ambil dalil dalam Quran. Bukan dia reka dalil, tak. Dalil tu adalah Quran, tapi kefahaman kepada dalil tu tak sama pun dengan ulama-ulama dulu faham berkenaan dengan dalil tu. Tiba-tiba dia kata kita tak ambil ulama, padahal dia tak ambil ulama tu. Orang kata ustaz tu tak boleh tu, Quran hadis ulama tak pakai tu. La ilaha illallah. Dia kata ulama tak pakai. Kita nak tahu di mana ulama hadis tu sahih, kalau tidak ulama sebut. Sebab tu saya kata Nabi tak sebut sahih, namal a'malu binniyat, dhaif. Ada Nabi sebut gitu? Mana ada? Hak kata sahih ke dhaif ni mari pada ulama. Dah kita pakai ulama dah. Ni awak duk terjemah ayat Quran, duk zikir menari melompat macam kera tu. Geran juga kuasa. Duk melompat berzikir menari tu diguna dalil mana? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Berzikir pada Allah, ingat pada Allah berdiri duduk. Ayat tu bukan ayat cara berzikir. Ayat tu nak suruh ingat pada Allah Taala sentiasa. Semua ulama setuju. Baik salah ke khalaf ke, mari tok guru dia pergi tafsir ayat ni dengan cara bukan daripada cara sunnah Nabi. Maknanya tok guru dia tak pakai ulama tu, dia kata kita tak pakai ulama. Biar jelas dulu situ. Biar jelas dulu. Itu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah tu sunnah, zikir la ilaha illallah tu. Afdalul dzikr la ilaha
illallah. Tapi dibaca bukan daripada waktu tertentu. Nak baca masa bila boleh. Ya, kita pandai-pandai lagi baca masa orang mati 3 hari, 7 hari tu apa? Kalau mengajar begini, orang kata Wahabi, dah tak tahu ustaz ni, tak jangan nak dengar sangat, dia kata jangan nak dengar sangat. La ilaha illallah. Lagu mana pemikiran tu, dalil tu. Nabi sebut la ilaha illallah. Oleh kerana tu dia kata kita sebut la ilaha illallah tak apalah. Sebab Nabi sebut situ. Itu dalil mengatakan kelebihan zikir tu. Dia tak sebut masa bila. Kalau melibatkan masa, waktu, kaifiat, semua Nabi ajar pada kita. Saya mudah-mudah ya, saya jawab. Saya kata begini, lepas semaya isyak nanti, kita semaya sunat, lepas pada fardu isyak kita buat Jumaah sekali. Kita buat Jumaah lepas ni, tak imak. Semaya 2 rakaat tu, dah, ba'diyah tu, kita buat Jumaah. Tuan-tuan kata, hey ustaz, tak ada orang buat. Tak ada orang buat tak apa. Semayang, apa salahnya? Salah ke tak? Tak salah semayang. Kalau nak pakai, orang kata, apa salahnya ustaz? Dia kata gitu, apa salahnya? Benda tu baca Quran, apa salahnya? Kita buat gitu jugalah. Pas semayang tu kita buat, apa salahnya? Benda sunat itu, kita buat 2 rakaat, buat Jumaah. Tak ada orang buat ustaz, pandai buat tu, tak ada orang buat ni pun tak ada orang buat juga. Sama-sama tak ada orang buat, sama-sama Nabi tak buat, sama-sama sahabat tak buat dah. Kenapa hak ni awak kata sahabat tak buat, Nabi tak buat, hak tu awak boleh terima dalam keadaan sahabat dan Nabi tak buat? Benda tu kena faham dengan baik. Kena faham dengan baik. Nabi SAW ajar kepada kita kahfi, baca kahfi, Jumaat baca kahfi, Jumaat baca kahfi, baca surah Al-Kahfi. Kita orang Melayu ni sinonim dengan Yasin. Jumaat, malam Jumaat baca Yasin. Kita tak marah pada baca Yasin, kita marah pada menentukan malam untuk baca sesuatu benda. Tak boleh, tak boleh. Sebagaimana orang yang menentukan zikir-zikir, dia susun zikir-zikir baca pada malam Rabu, dia pun letak nama tarekat dia gini. Menentukan pada malam tertentu tu yang menjadi masalah di dalam syarak. Sebab asal kepada ibadah ini haram, ada dalil baru jadi halal. Dia tak sama dengan benda lain. Kalau ada ustaz-ustaz kata asal pada satu hukum itu harus, ada dalil baru jadi haram, ada dalil baru jadi halal, maknanya boleh buat semua, ada dalil yang mengharamkan dia baru jadi haram, tu tak betul. Itu adalah bab makanan. Semua makanan ni harus dimakan semua sekali, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dah haram berapa je? Nama harrama alaikumul maitata waddam walahmal khinzir. Aku haram pada kamu bangkai, darah yang mengalir, darah masa sembelihan tu. Waddam walahmal khinzir, daging khinzir. Yang tak boleh makan banyak perkara ni. Labi-labi tak boleh makan, kura tak boleh makan. Sebab apa? Mazhab Syafi'i kita ni, sebab dia qiyas. Qiyas kalau burung helang tak boleh makan kerana dia makan tu makan yang menyambar, dia makan bangkai. Maka bangkai tu termasuklah ayat ni, maka tak boleh makan. Kalau ayam dia duduk makan rata, ayam kampung tu kita kena kurung dulu, kena bagi makan sihat-sihat dulu seminggu baru boleh sembelih. Sebab apa? Dalam dia tu ada perut, ada benda-benda yang kotor. Tu semua kaedah qiyas. Kaedah qiyas. Boleh pakai ke tak? Boleh lah. Sebab dia qiyas dengan qiyas yang betul. Hak tak boleh makan, yang 4 perkara saya sebut tadi je. Hak tak boleh makan, yang ni boleh makan, tak boleh makan, berkisar kepada qiyas yang 4 perkara tadi. Sebab tu saya kata Imam Malik banyak benda boleh makan. Kalau rasa nak makan kebab buaya, Imam Malik, buaya tu cari seekor buat paprik. Makan, gila makan. Tak payah nak makan ni. Awak lalu ada dalil kata boleh makan, makan. Makan tupai, betul lalu ustaz makan tupai ada tak? Tak usah makan. Tapi ada orang yang makan tupai, bukan haram. Hak ni kata haram, hak tu kata halal, tu bab makanan. Allah, bab makanan ni banyak perkara lah. Tak habis kita mengaji bab makanan. Saya pun pening. Fikir ulama meletakkan hukum halal haram dalam bab khilaf bab makanan ni. Oh, banyak perkara. Harimau yang boleh makan,
Mazhab tu tak sebut black-black lagi, tak mau sebut lah black-black tu, ni lah ni takut orang kerak ni jadi lagu lain. Nah, hak makan black-black lagi. Kita sebut makan tu bukan makna kita makan, tidak, kita pun tak lalu nak makan. Tapi kalau hukum kata boleh makan, kita kena kata boleh. Ada hak kata tak boleh, kita kena kata tak boleh. Hak kita lalu hak kata boleh ni makan gila. Macam tadi tuan-tuan rasa macam buaya tu boleh makan, makan. Pejam mata sekali, puak sekali. Telan nak tengok. Saya kawan saya buat khianat gitu. Allahu Akbar. Pergi, dia kata kebab dog dia beli. Apa kebab buaya? Pergi Sudan. Ya Allah, makan hari tu buaya sekali. Sampai hari ni bakal macam buaya. Dia kata, sebaik tak jadi buaya darat. Tapi panah lagi, panah. Panah lebih pada dog. Kalau orang biasa makan dog pada pasir ni, panah. Masa tu tak nikah lagi, Allah, menungging tidur. Panah. Lah, panah lagi daging dog ni, satu benda yang panah. Tapi sedap lah. Dia nak mati payah dog ni. Nabi makan tak? Nabi tak makan. Tapi sahabat dok kejar Nabi marah tak? Nabi tak marah. Mana benda tu boleh? Boleh makan. Kerana itu adalah takrirun Nabi dia panggil. Takrirun Nabi itu pengakuan daripada Nabi dengan cara Nabi diam. Nabi senyap. Makan. Dan ada tiga perkara Nabi tak makan bukan bermakna Nabi tak makan benda tu. Nabi haramkan. Tidak. Nah, itu bab makanan. Jadi, di antara khilaf dengan bid'ah ni kita kena faham dulu. Khilaf sama ada dalil. Bid'ah tak ada dalil ataupun guna dalil dengan cara tak betul. Tu orang panggil bid'ah, yang kita akan sebutkan lain beberapa perkara benda-benda yang melibatkan bid'ah. Baik. Kalau bergaduh masalah khilaf. Masalah khilaf tak perlu bergaduh. Tak perlu berkelahi. Masalah khilaf diperlih ikut ulil amri, negeri perlih. Di mana? Di tempat-tempat dijaga oleh ulil amri. Masjid jaga ulil amri. Ikut ulil amri. Di rumah kita nak buat apa-apa, nak baca kunut sampai pagi baca pergi. Semayang depan rumah, semayang dalam rumah kita. Kita jadi imam untuk anak-anak kita. Tapi masjid kena ikut. Khilaf pula ada mu'tabar, ada yang mu'tabar, yang masyhur, dan khilaf tidak masyhur. Dua perkara pula kena faham situ. Dua perkara. Jadi benda yang khilaf kita kena kata khilaf. Benda hak bid'ah kena kata bid'ah. Tidak memahami di antara khilaf dengan bid'ah ni, jadi semua khilaf, waktu khilaf, waktu ni khilaf, waktu khilaf, waktu ni khilaf. Padahal benda bid'ah. Minta berkat dengan kubur contoh. Bismillah. Tawassul. Dia kata kenapa tawassul tak salah? Boleh tawassul, minta berkat dengan keberkatan Tok Wali. Kita kata tak boleh. Ada kata khilaf. Ada juga zaman-zaman tabi'in mula pergi kubur minta keberkatan. Ambil di mana? Dia sebut kitab ni, kitab tu. Semua hak dia sebut tu ada hak dhaif. Ada hak tak boleh pakai langsung, dhaif sangat. Nak tahu di mana dhaif dengan tak dhaif ni? Hak tadi. Ilmu tadi tu, ilmu perawi mana hak buat mari tadi tu. Kena tengok situ pula. Dah tuan-tuan, kita apa fikir kita sempat nak tengok ustaz. Kalau tak sempat tengok, tanya kita buat mari hari ni. Ni sahabat ni sebut begitu begini-begini. Ni nama Sulaiman ni. Sulaiman dia ni otak dia cergas. Dia pintar, tapi ada orang kritik dia sikit berkenaan dengan hadis. Nak tahu dia mana? Tanya ustaz lah. Baru tahu. Apa yang seorang guru sebut, termasuklah saya sendiri, jangan telan habis. Dah. Kalau benda hak tuan-tuan rasa syok, kena tanya. Betul kok ustaz begini? Saya dengar orang kata begini. Kita kata hak saya kata ni dalil dia. Sekarang ni saya dah dengar orang tu kata. Awak mari dalil orang tu kata. Lagi minta dengar hak kata tu. Dalil dia ada di mana? Lepas tu tuan-tuan akan tengoklah. Kalau hak ni hadis sahih, hak tu hadis dhaif. Tak kata tuan nak pegang hadis dhaif. Kita pegang hadis dhaif sebab apa? Sebab awak duk buat belaka. Sahih-sahih pun kita tinggal. Tak betul, ibarat tuan-tuan pergi di market. Hak nikah kemarin.
Hak nikah hari ni harga sama, nak beli hak mana? Awak mari nikah kemarin buruk-buruk tak apa. Ni nak makan kamu, nak makan kucing ni. Kalau nak makan kucing, bolehlah nikah hak kemarin tu. Mari dulu ni nikah hari ni. Anak ke hak mana? Tentu dah sayur kita pilih hak segar sayur ni. Kalau ikan pun kita pilih hak elok, daging pun pilih hak elok. Semua kita nak elok. Bini kita pun kita nak hak comel. Betul ke tak wajib? Hak kita menikah dengan bini kita ni semua comel dulu ni. Tak ada seorang mocik tu hak huduh dulu. Semua segok-segok. Sampai keluar ni segok lagi. Cuma itulah gigi pelesul tak ada almari. Lepas tu tak tahan tu. Kurang sikit segok dia. Nah, semua segok-segok. Dah kita nak perempuan segok. Kereta mewah, rumah besar, makan sedap. Kalau kita pergi kedai ni, dia masak cincai-cincai begitu je. Kita makan pun tak boleh pergi sayur tak masuk ikan sotong ni pun rasa macam bila tak tahu. Kita nak masuk lagi kedai tu. Tak masuk dah. Kalau kita masuk pun sebab ada hak dahi licin. Ada hak dahi licin, jangan tak? Ada abai tu tak apa kita masuk. Tapi tak makan nasi goreng tu. Order take away saja. Gula tak tepi, cimani dah tu. Nampak ni? Jadi kalau kita fikir tu bab makan pun kita nak, bab makan ni bab dunia je. Bab untuk kita hidup atas muka dunia. Untuk kita jadi seorang yang sihat, untuk kita jadi seorang yang bertenaga sebab makan dunia. Siapalah kubur, hancur habis licin. Hak kita bina tubuh kita ni. Makan rohani nak sampai akhirat. Kalau makan dunia pun kita pilih hak molek, takut sakit perut. Kiras lidah kita pun pandai rasa sedap tak sedap. Ni makanan rohani nak sampai ke akhirat. Tiba-tiba hak akhirat ni kita pilih hak tak sedap. Sebab tubuh kita dua perkara. Ada jasad, ada roh. Jasad satu, roh satu. Orang yang membesarkan jasad dia tanpa menghiraukan roh dia, dia akan hidup dalam keadaan yang hidup atas muka dunia, jasad je dia hebat, tapi semua hancur. Akhirat nak bawa roh jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Roh ni lah akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhirah. Allahu akbar. Jadi kita berhenti sekat itulah malam ni insya-Allah. Kita sambung bulan depan pula. Dan kitab ni saya cuba dapatkan. Saya dah telefon, dah mesej dah. Cuma dia tak ada stok lagi. Jadi kita sama-sama talaah, kita sama-sama tengok, kita sama-sama nilai, kita letak benda ni pada diri kita nombor satu. Bukan pada orang lain, pada diri kita ni nombor satu, first. Aku buat ni kena tak dengan sunnah Nabi. Kalau saya letak pada orang lah, orang tu tidak. Kita mengaji ni bukan nak letak pada orang. Kita mengaji nak letak diri kita sendiri. InsyaAllah makin lama faham, makin lama makin faham. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.